Okay, selamat pagi pelajar. Ini cikgu akan sharekan sedikit video penerangan untuk subtopik 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Okey, kita akan tahu dulu dia punya fungsi dulu. Pertama, teknologi pengeluaran makanan diaplikasi untuk selesaikan masalah kekurangan bekalan makanan, sama ada disebabkan oleh pertambahan populasi penduduk dunia atau disebabkan oleh masalah cuaca dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita bincang pasal teknologi pengeluaran makanan, kita fokus pada beberapa benda. Pertama, kualiti. Okey, kedua kuantiti. Okey, kualiti berapa banyak makanan dapat dihasilkan. Kuantiti ialah mutu atau standard makanan yang terhasil. Okey, lepas tu menghasilkan baka yang bermutu. Dan keempat, penggunaan pelbagai teknologi moden. Okey, ni 4 langkah. So, cara nak meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara, pelajar boleh refer di buku teks atau modul, pelajar boleh highlightkan dalam modul. So, kat sini ada 6 cara. Pertama, gunakan baka bermutu. Kedua, teknologi moden. Ketiga, pendidikan dan bimbingan kepada petani. Keempat, pengurusan tanah yang cekap. Ini pelajar kena ingatlah. Okey. Kelima, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Dan terakhir ialah penyelidikan dan pembangunan R&D, Research and Development. Okey. So, nanti kita akan bincangkan setiap satu langkah ni dengan lebih detail. So, benda-benda ni sebenarnya pelajar boleh baca sendiri dan fahamkan, tapi takut ada mana-mana poin yang pelajar tak faham, so cikgu sediakan video lah untuk penerangan. Okey, baka bermutu maksudnya kita gunakan baka yang terpilih untuk penghasilan makanan. Contohnya baka ayam, baka daging yang baik dihasilkan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Okey. Mempelbagaikan sumber makanan dan nak hasilkan baka yang berkualiti ni, ada beberapa teknik yang digunakan. Antaranya ialah teknik pengklonan. Okey, teknik pengklonan ni sebenarnya hanya berjaya dilakukan untuk tanaman. Untuk haiwan baru di peringkat penyelidikan dan belum lagi dihasilkan secara besar-besaran. So, untuk teknik pengklonan ni, katakan kita ada satu pokok yang, contohnya, kita ada hasilkan satu anak benih padi yang baik. So, anak benih padi yang baik tu, baka yang baik tu, boleh diklonkan di makmal. Diklonkan ni maksudnya dihasilkan anak pokok yang betul-betul sama ciri dengan pokok yang baik tadi tu, dan dihasilkan di makmal dalam kuantiti yang banyak. Okey. Dan semua anak pokok yang terhasil semua sama ciri. Macam contoh kalau awak ada adik-beradik kan, awak hasilkan beberapa awak punya kopi. Macam itulah maksudnya. So, kaedah kedua ialah kacukan. Ini kita kata kaedah pembiak bakaan. Maksudnya, dua induk yang ada ciri baik dikacukkan, nanti anak yang terhasil akan mewarisi ciri baik daripada kedua-dua induk. Cara ketiga ialah kejuruteraan genetik. Maksudnya genetik tu diubah suai. Yang ini telah pun dijalankan, dan makanan yang telah terubah suai secara genetik ni pun memang dah ada kat pasaran pun. Contohnya kalau buah-buahan dari luar negara seperti apple ke, memang dah ada yang telah diubah suai secara genetik. Okey. Tujuan dia nak meningkatkan kualiti makanan lah. Tapi mungkin kesan sampingannya ialah mungkin ada kesan jangka panjang yang kita tak tahu hasil dari kejuruteraan tersebut. Keempat ialah mutagenesis. Ini kaedah baru dilakukan secara penghasilan secara mutasi. Maksudnya diubah suai juga. Okey. Kalau kita tahu baka tu baik, ada beberapa ciri. Pertama, hasil banyak. Okey, daging ke, susu ke, buah yang terhasil bermutu. Ketiga, kos murah. Keempat, cepat matang, cepat dah berbuah, cepat dah berbunga, cepat hasilkan susu, macam tu. Dan terakhir ialah dia tahan rintang terhadap penyakit. Maksudnya, dia tahan terhadap serangan penyakit.
tahan terhadap serangga, perosak dan tahan terhadap perubahan cuaca melampau. Okey. Contoh ada beberapa contoh yang diberikan dalam buku teks kita. So kita kena alert lah. Salah satunya adalah kelapa sawit tenera, yang ni memang dipakai dah kat Malaysia ni. Okey, kelapa sawit tenera ni ciri dia dia berbuah lebat, banyak buah. Okey. Isirong yang besar, isirong yang warna putih ni. Biasa kalau sawit yang jenis lama punya, isirong ni saiz dia kecil je, separuh saja daripada tenera ni. Tapi bagi tenera, isirongnya besar. Isirong ni, dari isirong kita boleh keluarkan minyak tau, minyak sawit yang kita panggil minyak isirong kelapa sawit. Minyak isirong ni sebenarnya lagi berkualiti dan mahal. Okey. Sabut tebal, sabut yang di sebelah mana kuning ni, sabut ni pun boleh ekstrak minyak yang kita guna kat rumah tu daripada sabut kelapa sawit ni. Okey, bila sabut tebal, minyak banyak lah. Tempurung yang warna hitam ni, tempurung nipis. Kalau lagi nipis, lagi bagus. Dan kandungan minyak yang tinggi. Okey, lagi satu contoh lain ialah belimbing bintang emas M-Star 1 yang dihasilkan oleh Mardi. Belimbing ini ada kualiti yang baik pada dia adalah warna yang cantik, kuning keemasan, lebih manis dan lebih rangup. Okey. Betik eksotika, betik ni berbeza sikit sebab saiz lebih besar, isi yang lebih manis. Jadi baka-baka baik ni yang akan digunakan oleh petani untuk ditanam dan akan hasilkan hasil yang lebih baik. Lembu Mafrival. Okey, lembu inilah lembu tenusu, lembu yang dibela untuk dapatkan susu dia. So, lembu ini dapat hasilkan banyak susu dan lebih sesuai untuk iklim tropika macam Malaysia. Ada ayam Akar Putra. Ayam ini boleh membesar dengan cepat. Okey. So ini sekarang memang kebanyakan ayam yang digunakan semua adalah terhasil, yang dijual kat pasaran adalah dihasilkan melalui pembiakbakaan. Baka yang digunakan mesti baka yang baik. Salah satu ciri dia adalah cepat membesar. Dia dapat membesar dalam tempoh lebih cepat berbanding dengan ayam kampung yang ada kita beli kat rumah tu. Sebab kalau ikut range umur sebenar, dia akan ambil masa untuk dapat digunakan. Okey. Dan teksturnya menyerupai ayam kampung, sedap lah. Tapi cepat dihasilkan. Okey, dan ada penggunaan teknologi moden. Okey, ada pelbagai mesin. Lepas tu ada kaedah pengklonan. Okey, dari satu induk dapat hasilkan satu induk yang betul-betul sama, betul-betul copy paste daripada induk yang asal. Biasanya kita gunakan untuk tumbuhan, tanaman, contohnya pokok orkid. Pokok orkid nak dibiarkan secara semula jadi sukar. So dibuat pengklonan, dapat banyak anak pokok yang ada ciri yang baik. Okey, ada penggunaan jentera untuk segala proses dalam tanaman. Penggunaan bioteknologi, ada banyak kaedah. Ada pemindahan embrio, ada pengklonan, kejuruteraan genetik yang dah cakap tadi. So ini tujuannya untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti makanan. Untuk teknologi lain ialah drone. Okey, ni sebenarnya dah ada kat Malaysia. Dah ada pun syarikat yang usahakan. Okey, drone digunakan untuk semburan pestisid, menggantikan tenaga manusia. So dapat jimatkan masa dan kurangkan kos pekerja dan dapat hasil yang lebih cepat. Okey, selain itu bimbingan dan pendidikan kepada pelajar sekolah, kepada petani juga atau agensi-agensi yang terlibat dalam penanaman. Penyelidikan dan pembangunan R&D, maksudnya kita nak segala agensi-agensi seperti Mardi, ini ada kat Malaysia, Mardi. Okey. Mardi ni untuk tumbuhan. Kita ada banyaklah, Risda untuk pokok getah. Kita ada banyak lagi, ada agensi-agensi lain yang terlibat dalam penyelidikan. Okey. So penyelidikan juga dijalankan oleh universiti di Malaysia. Okey. Berikutnya penggunaan tanah secara optimum. Tanah digunakan secara optimum tujuan untuk meningkatkan hasil penanaman. Okey, antara caranya ialah tanah terbiar diusahakan. Kawasan yang tandus disuburkan dengan memberikan perairan, pengairan dan sebagainya. Okey, lombong, kolam bekas lombong yang terbiar
dijadikan pusat penternakan aquakultur ikan air tawar. Okey, tanah paya ni senang tenggelam oleh air laut. Bila air pasang dia akan tenggelam. Jadi dia sesuai untuk digunakan sebagai pusat pembiakan aquakultur marin untuk bela ikan-ikan laut. Okey, kan sekarang dah mula banyak ikan sangkar kan. Semua ni adalah hasil dari penggunaan kawasan perairan dan tanah secara optimum. Dan pembinaan embangan dan tali air untuk kawasan yang kurang bekalan air. Okey, pengurusan tanah yang cekap. Okey, penggiliran tanaman maksudnya setiap tahun tanah tersebut ditanam dengan pokok-pokok yang berlainan. Tujuannya nak pastikan kesuburan tanah tu berkekalan sebab setiap jenis pokok dia perlukan nutrien yang berbeza. Jadi kalau kita tanam pokok yang sama setiap tahun, nanti nutrien yang sama digunakan lama-lama akan habis. So kalau kita buat penggiliran, kita dapat kekalkan kesuburan tanah. Tanaman campuran, maksudnya pelbagai pokok ditanam di atas tanah yang sama. Penanaman teres bertingkat-tingkat di lereng bukit. Okey, dan penggunaan racun serangga. Tujuannya ialah nak menghapuskan perosak tanaman seperti serangga yang boleh merosakkan tanaman. Jadi racun serangga, racun perosak seperti racun serangga, kadang dalam istilah soalan dia akan guna istilah lain. Istilah lain ialah pesticide. Okay, pesticide ialah maksudnya sama dengan racun perosak. Okey, tapi dia akan ada kesan sampingan, antaranya mencemarkan alam sekitar, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma yang sebenarnya berfaedah kepada tanah tersebut. Okey, so sebagai alternatif, kalau tak nak gunakan racun serangga atau racun perosak, kita boleh gunakan kaedah kawalan biologi. Maksudnya, kita gunakan kaedah mencari interaksi antara mangsa dengan pemangsa. Maksudnya macam ni. Kalau katakan kita ambil contoh, dekat satu ladang kelapa sawit ada tikus. So, tikus tu adalah pemangsa. Jadi kita gunakan tikus tadi adalah mangsa. So, kita cari apa pemangsa yang boleh makan tikus-tikus yang ada di kebun tersebut. Contohnya, ada pengusaha kebun kelapa sawit, dia bela burung hantu. Sebab burung hantu ialah pemangsa haiwan yang makan tikus tadi. Jadi, dah satu tak payah guna racun serangga, racun perosak, mesra alam. Lepas tu dapat lebih jimatkan masa. Okey, kat sini ada senarai kelebihan kekurangan kawalan biologi. Antara kelemahan kawalan biologi ialah masa panjang. Okey, lambat sikit nak keluarkan hasil. Kedua, mengganggu keseimbangan ekosistem kalau tidak terkawal lah. So ada banyak ni. Dan kawalan biologi kalau tak gunakan dengan perancangan baik akan datang masalah. Contoh ada penggunaan kajian penggunaan cepelai digunakan untuk mengawal populasi tikus di ladang di Hawaii, tapi gagal. Sebab apa? Cepelai aktif waktu siang, tapi tikus aktif waktu malam. Jadi pemangsa ni tak dapat nak makan mangsa dia. Dia pergi makan benda lain pula. Dia makan burung, makan telur penyung. Jadi objektif tak tercapai. Alright, itu sahaja penerangan cikgu. Harap membantu pemahaman subtopik ini. Okey, selamat menjawab soalan.